Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpah taufik dan hidayahnya. Allah masih mengizinkan kita dapat bersama-sama pada malam yang berbahagia ini. Semoga Allah sentiasa memberi manfaat dan barakah. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang kita tahu, kita sudah berada di hujung-hujung bulan Zulkaidah ataupun Zulqa'dah. Kita dah masuk 25 Zulkaidah. InsyaAllah beberapa hari lagi, tepatnya InsyaAllah 20 Jun kita akan masuk bulan Zulhijjah. Ada apa dengan Zulhijjah? Macam-macam ada. Macam-macam ada di dalam bulan Zulhijjah. Antaranya, saya yakin banyak para asatizah, para ustaz sudah mula mengingatkan kita tentang akan adanya bulan Zulhijjah sekejap lagi. Dan juga dengan adanya sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang menunaikan haji, pastilah kita akan mengingatkan kepada bulan Zulhijjah. Ada apa dengan bulan Zulhijjah? Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min ayyam", tidak ada hari, amal salih, amal ibadah ahabbu ilallah, yang lebih dicintai Allah kecuali ibadah yang dilakukan 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Bererti dalam setahun ada 360 hari. Ibadah yang paling Allah cintai dalam 360 hari ini adalah ibadah yang dilakukan pada 1 sampai 10 Zulhijjah. Sampaikan para sahabat ketika ingin memastikan hujah ini ataupun hadis ini, para sahabat bertanya lagi kepada Nabi SAW, wala jihadu fi sabilillah, walaupun ada orang yang pergi berperang dalam sabilillah selain 1 sampai 10 Zulhijjah, katakanlah ada orang pergi berperang, apakah pahala orang pergi berperang itu dibandingkan ibadah yang dibuat dari 1 sampai 10 Zulhijjah, lebih Allah cintai ibadah 10 awal Zulhijjah? Kata Nabi SAW, wala jihadu fi sabilillah, walaupun orang tu pergi berperang, masih belum boleh mengalahkan ibadah yang dilakukan orang 1 sampai 10 Zulhijjah. Illa, kecuali seorang lelaki kharajat, keluar daripada rumahnya, bawa dirinya dan hartanya, kemudian satu pun tidak ada kembali. Maksudnya dia pergi berperang bawa semua hartanya, kemudian dia tewas di medan perang dan hartanya pun tak balik-balik kepada familynya. Dia begini, tuan-tuan. Di zaman Nabi SAW, kalau ada pengumuman daripada baginda ada peperangan, waktu itu orang-orang boleh contribute kepada peperangan dalam 3 bentuk, 3 jenis. Pertama, dia cuma hantar hartanya saja pergi berperang, dia tak pergi. Sama ada dia sakit, dia uzur, ada urusan-urusan yang mengakibatkan dia tak pergi perang, tapi hartanya yang pergi, berarti dia donate. Yang kedua, dia pergi perang tapi harta dia tak pergi. Yang ini jenis mungkin dia tak punya harta, dia cuma ada kederat. Dia pergi perang
tapi hartanya tak pergi, ataupun dia pergi perang tapi tak semua harta dia bawa, sebahagian saja. Anything happen, masih ada reserve untuk family-nya. Jenis yang ketiga, yang ni yang agak dahsyat. Bukan agak dahsyat, memang dahsyat. Dia pergi berperang kemudian seluruh hartanya dia bawa, tak ada satu pun dia tinggalkan. Kalau mati, semuanya akan pergi sekali. Kalau kita cuba tengok contoh antara sahabat yang nombor satu ni, yang pernah dicontohkan di kalangan sahabat, Saidina Abu Bakar. Abu Bakar ketika ditanya oleh Nabi SAW, waktu tu ada collection untuk dana peperangan, Abu Bakar menyerahkan dana. Lalu Nabi menanyakan, apa yang kau tinggalkan untuk ahli keluargamu, anak dan isterimu? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Allah wa rasulahu, Allah dan utusannya. Tapi kalau Umar ketika ditanya, dia kata mithlu hadha, seperti yang aku donate, seperti yang aku serahkan. Berarti 50-50. Tuan-tuan, untuk seseorang pergi berperang dan bawa semua hartanya pergi berperang, itu di level-level Abu Bakar. Kita tahu kan level Abu Bakar macam mana? Kata Nabi SAW, tidak ada tapak kaki manusia yang memijak bumi yang lebih mulia setelah para rasul dan para nabi kecuali tapak kakinya Abu Bakar. Sampaikan Nabi pernah meletakkan keistimewaan kelebihan Abu Bakar. Sekiranya ada timbangan, di sebelah timbangan kalian letakkan keimanan seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam, maksudnya keimanan sahabat, tabi'in, tabi'in, generasi seterusnya, sampai umat Islam akhir zaman meninggal kiamat besok. Ambil semua keimanan, letak di satu timbangan. Di satu timbangan lagi letak keimanan Abu Bakar. Pastilah keimanan Abu Bakar lebih berat dibandingkan keimanan seluruh umat Islam. Level orang yang boleh pergi berperang kemudian bawa seluruh hartanya, level siapa? Level Abu Bakar. Sampaikan ada riwayat lain mengatakan, kalaulah setelahku masih ada Nabi, pastilah Abu Bakar yang akan jadi Nabi. Level dia, tapi tak ada Nabi lagi. Jadi kata Nabi SAW, balik-balik hadis 1-10 Zulhijjah ini, tuan-tuan, Mamin ayyam, tidak ada hari yang manusia beribadah dalam hari itu yang lebih Allah cintai kecuali ibadah yang dilakukan 1-10 Zulhijjah. Apa saja ibadah? Sahabat double confirm, walaupun orang tu pergi berperang, ya Rasulullah, tak boleh kalahkan ibadah 10 awal Zulhijjah. Ya, kata Nabi SAW, kecuali level dia sama seperti ibadah 1-10 Zulhijjah. Apa dia? Dia pergi berperang, bawa semua hartanya, kemudian dia mati di medan perang, yakni mati syahid. Kemudian hartanya balik-balik tak? Tak balik-balik. Tuan-tuan, Saidina Abu Bakar wafatnya di medan perang atau di atas ranjang? Sebegitu dahsyat pun orang donate dalam peperangan, ikut peperangan, dia tak mati di medan perang. Betul? Berarti tidak mendapatkan mati syahid. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita umat yang akhir zaman ni, Nabi SAW menawarkan, bukan Nabi menawarkan, Nabi menyampaikan, kalau kita melakukan ibadah 1-10 Zulhijjah, kita mendapatkan ibadah yang sama levelnya, sama nilainya, senilai mati syahidnya yang tadi. Bukan mati syahid biasa-biasa ni, mati syahid yang pergi berperang bawa seluruh hartanya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ada yang nak ambil kisah ibadah ni? Jarang. Terkadang-kadang promosi untuk ibadah di awal Zulhijjah ni kurang. Akhirnya orang tidak pedulilah dengan apa yang namanya bulan Zulhijjah, 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, InsyaAllah tinggal beberapa hari lagi. Bila ni tuan-tuan 1 Zulhijjah? 20 Jun. Susunlah ibadah. Susunlah ibadah-ibadah yang mungkin tuan-tuan rasa mampu nak buat, kumpulkan. Ustaz, kalau macam tu saya umur dah berapa ni? Umur dah 50. Rasa-rasanya dah 20 kali dah ni, 30 kali jumpa Zulhijjah ni. Berarti 2-3 kali lah dapat pahala tu Ustaz. Belum tentu. Sebab sebahagian ulama mengatakan innama a'malu bin niat. Setiap amalan tergantung niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan dia akan dapat tergantung apa yang dia niatkan.
Tanya pada diri kita sendiri, bulan Zulhijjah tahun lepas, apakah kita sungguh-sungguh meniatkan mendapatkan pahala di awal Zulhijjah seperti yang ditawarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau belum, tahun ini ambillah peluang. Tuan-tuan, benarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum khairuha wa akramuha Allah tabaraka taala. Kalian tu umat yang terbaik dan umat yang dimuliakan Allah tabaraka taala. Apa bukti kita ni umat terbaik? Apa bukti kita umat yang dimuliakan Allah tabaraka taala? Tuan-tuan, umat-umat Nabi dulu-dulu kalau nak dapat pahala mati syahid, mereka harus mati, wajib mati. Dan bila dah dapat peluang mati syahid, boleh hidup balik, mati balik ke? Mati lagi ke? Boleh 2 kali tak? Tak boleh. Tetapi tuan-tuan, dahsyatnya kita ini, keutamaan bukan sebab kita, dahsyatnya kita mendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita terpercik kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dijadikan umat terbaik, umat yang dimuliakan. Apa buktinya tuan-tuan? Tuan-tuan, kita boleh dapat pahala mati syahid tanpa mati tak? Di mana ibadahnya? 1 sampai 10 Zulhijjah. Sekali ke, 2 kali ke, 3 kali ke, berkali-kali? Berkali-kali. Tetapi tuan-tuan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia seringkali dalam keadaan rugi. Tuan-tuan, minta maaf, bulan Ramadan tolak puasa wajib, baca Quran, sedekah, solat tahajud. Wajib ke sunat tuan-tuan di bulan Ramadan? Assalamualaikum. Aku dah semangat dah ni. Mula dah ni. Sunat ke wajib? Sunat. Benda yang sama juga, sedekah, baca Quran, tahajud di awal 10 Zulhijjah. Sunat ke wajib? Sunat juga. Tapi di antara 3 ibadah ni, dalam Ramadan atau dalam Ramadan versus awal 10 Zulhijjah, mana lebih afdal kalau kita rujuk hadis yang baru kita bacakan? Di bulan Ramadan atau di awal 10 Zulhijjah? Tak berani jawab, tak apa. Salah tak kena smackdown. 10 awal Zulhijjah. Tetapi tuan-tuan, kejayaan iblis membuatkan kita tak peduli dengan tawaran Allah Azza wa Jalla ini. Ini kejayaan besar iblis. Sampai kan kalau kita di bulan Ramadan ada malam yang terdahsyat yang kita kejar. Malam apa namanya? Lailatul Qadar. Betul? Laila. Tapi tuan-tuan, 10 awal Zulhijjah ada malam yang sama, ada keutamaannya. Bukan sama, sebagian ulama tak kata sama. Sebab kalau malam Al-Qadar dia cuma 1 malam. Kita cari 10 terakhir kan? Dalam 10 tu kita tebar jaring nak cari 1 malam je. Betul? Kita pasang pancing 10 terakhir tu, daripada malam ke-21 sampai ke-30 tu, nak dapat 1 malam je kan? Tapi tuan-tuan, 1 sampai 10 Zulhijjah, surah Al-Fajr mengatakan walayalin ashar. Allah bersumpah demi layalin, malam-malam asyara yang 10. Jadi 1 sampai 10 Zulhijjah bukan siangnya saja, sama dengan malamnya. Dan sebahagian ulama mengatakan malam Al-Qadar compare dengan malam awal 10 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, awal 10 Zulhijjah lebih afdal. Sebab malam Al-Qadar cuma 1 laila. Kalau awal 10 Zulhijjah, layalin 10. Tuan-tuan, siapa yang nak raikan malam ni kalau bukan orang yang memiliki ilmu? Apa pepatah Melayu? Hanya jawari mengenal manikam. Yang tu takut salah. Selalu aku salah. Hanya manikam yang kenal jawari. Faham tuan-tuan? Tuan-tuan, kalau nak berdoa, doa yang terdahsyat, doa yang lebih Allah cintai dalam compare 360 hari, mana? 1 sampai. Tuan-tuan, ini bukan berniat merendah-rendahkan malam Al-Qadar bulan Ramadan, tak. Kita punya fokus tajuknya menyanjung, mengambil keutamaan kelebihan yang ada di dalam bulan awal, bulan Zulhijjah ini. Baik tuan-tuan, tuan-tuan, tafadhal, berangan-anganlah, merancanglah. Dan sebahagian mengatakan, tuan-tuan, dahsyatnya bulan awal Zulhijjah ni tuan-tuan,
kita untuk berdepan dengan awal Zulhijjah ni, awal 10 Zulhijjah ni, Allah mempersiapkan kita secara tidak langsung sampaikan untuk ibadah awal 10 Zulhijjah ni ada rehearsal. Tuan-tuan, rehearsal bahasa Melayunya apa? Raptai. Padan muka engkau. Tak ada reaksi, aku tanya je lah. Ada latihan, praktis. Bila kita dilatih untuk berdepan dengan 10 awal Zulhijjah, bulan Ramadan kemarin, baru tinggal beberapa bulan kan, tahajudnya, baca Qurannya, sedekahnya, qiyamul lailnya, tinggal carry forward je tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ni duk semangat ni sebab nak menyampaikan malam 1 sampai 10 Zulhijjah, termasuk siangnya 1 sampai 10 Zulhijjah, ibadah yang nilainya sama dengan orang mati syahid. Semoga Allah sentiasa memberi manfaat dan barakah. Baik, yang kita nak bincangkan bukan itu. Yang kita nak bincangkan 10 Zulhijjah. Sebab dalam surah Al-Fajr dikatakan wal fajr, kemudian baru walayalin ashar. Wal fajr di sini seperti mana yang sering kita ulang-ulang, waw di sini bersifat waw sumpah. Kalau bahasa Arab dia panggil wal qasam. Sebab wa ni kalau biasa kita tengok dalam kitab-kitab Quran, maksudnya wa ni apa tuan-tuan? Dan, betul tak kan? Tapi biasanya kalau dan ni fungsi dia akan letak di tengah, Sofa wa Marwa. Tapi wal fajr, waw ni di tengah ke di awal? Di awal. Berarti ini bukan waw sumpah, tapi ini bukan waw dan, tapi waw sumpah. Berarti tuan-tuan, setiap kali kita baca Quran, mula hari ini, tolong buka hijab. Boleh pakai istilah tu tak? Buka hijab, maksudnya kita tengok ayat hari ini mula baca Quran. Kalau ada ayat diawalkan dengan huruf wa, berarti di situ ada waw sumpah. Kalau ada ayat yang diawalkan dengan waw sumpah, berarti di dalam ayat itu ada perkara yang sangat penting yang Allah nak sampaikan. Tuan-tuan, saya nak tanya, semua jawatan, semua pekerjaan ke harus angkat sumpah? Yang penting-penting je kan? Betul tak kan? Ini bukan nak menghina tak? Kerani lawyer, kerani cleaner, bukan nak menghina tak? Ada angkat sumpah tak? Saya bersaksi, ada tak? Tak ada. Tapi yang ada angkat sumpah untuk jawatan-jawatan penting. Alah, contohnya macam ni tuan-tuan. Mika contoh. Ada buat hal dengan orang rumah. Orang rumah tak percaya, sampai Mika cakap, sumpah yang abang tak buat. Itu serius ke tak serius tu? Ini diam-diam selalu kena ke apa ni? Selalu sumpah ni Ustaz. Jadi tuan-tuan, kalau bawa sampai bersumpah, serius tak serius? Serius. Berarti sekarang tuan-tuan, dalam Al-Quran, selain wal fajr, walayalin ashar, ada tak ayat-ayat lain yang diawalkan dengan wa? Wal as lagi, wadduha lagi, watin, wazaitun. Ini semua surah-surah yang diawalkan dengan waw sumpah, berarti ada benda penting yang nak Allah sampaikan. Tapi sayangnya, siapa yang nak selongkar di sebalik waw ni? Siapa yang nak selongkar? Cuma baca watini wazaitun waturi sinin, baca je. Padahal dekat situ dah ada dia punya signal. Dalam ni ada surah, ada benda penting. Bukan semata-mata wal fajr demi waktu subuh, wal asr demi waktu asar. Bukan. Di dalamnya ada perkara penting. Ini rahsia yang hanya yang tahu je tahu. Faham? Jadi tuan-tuan, mula cuba tengok, oh ini ada wa. Cuba tengok tafsir kadang-kadang tak membincangkan, pergi belajar. Itu contoh tuan-tuan. Baik tuan-tuan, wal fajr ini Allah bersumpah atas subuh yang itu, sebab ada alif lam. Dan para ulama mengatakan wal fajr ini demi Allah bersumpah demi satu subuh, demi satu pagi. Pagi yang mana ni tuan-tuan? Pagi 10 Zulhijjah. Ada apa dengan 10 Zulhijjah?
10 Zulhijjah ada yang namanya fasalli li rabbika wanhar, solatlah kalian, yakni solat Aid, solat Aidul Adha. Kemudian bika wanhar, sembelihlah haiwan kurban. Baik tuan-tuan, di sini tuan-tuan diterangkan. Tadi kita dah bincang 1 sampai 10 Zulhijjah, betul? Ibadah yang paling Allah cintai, betul tak kan? Tak ada siapa pun yang boleh mengalahkan ibadah, tak ada ganjaran yang boleh mengalahkan ibadah yang dilakukan 1 sampai 10 Zulhijjah. Kalau ada pun ibadah lain, ibadah apa yang boleh menyemai 10 awal Zulhijjah tuan-tuan? Mati syahid. Mati syahid baru sama level dengan ibadah 1 sampai 10 Zulhijjah. Tetapi tuan-tuan, 1 sampai 10 Zulhijjah terbaik compare versus 360 hari. Betul? Betul? Faham ya? Ini perbincangan yang seterusnya. Dalam 10 hari di awal Zulhijjah, mana yang lebih baik? Mula faham? Ini best of the best. Tadi kita bincang dalam setahun yang terbaik 10 awal Zulhijjah. Ini kita cerita dalam 10 awal Zulhijjah ni mana yang lebih bagus, mana yang terbaik, mana yang lebih afdal. Okey? Sebahagian ulama mengatakan 10 Zulhijjah. 1, Allah bersumpah wal fajr. Sebab pagi tu kita semayang raya. Dan ini ada ulama mengatakan antara raya Aidil Fitri dengan Aidil Adha, yang lebih afdal adalah Aidil Adha dibandingkan Aidil Fitri. Sebab lepas Aidil Fitri kita bebas, tak ada ibadah yang dituntut dalam syariat. Nak makan, nak minum, nak tidur, nak beraya, nak bergambar, terserah mereka. Nak salam-salam, nangis-nangis, terserah mereka. Tapi kalau lepas raya Aidil Adha, apa sunatnya? Sembelih kurban. Okey tuan-tuan, ni saja tanya iklan lah, ni iklan. Kalau untuk raya Aidilfitri hari tu beli baju baru tak? Beli. Atas alasan setahun sekali. Bukan. Alasannya apa? Bukankah sunnah Nabi kalau menyambut hari raya memakai pakaian yang terbaik? Lepas tu dia elaboratekan pakaian terbaik adalah pakaian yang baru. Dan kita dah mengaji ni antara Aidilfitri dengan Aidil Adha, mana lebih dahsyat? Aidil Adha. Tanya, baju raya kurban dah siap belum? Kak, lepas ni kau boleh taji kak, lelaki kak. Maaf tuan-tuan, bukan suruh pergi beli baju raya kurban, bukan. Kalau boleh beli, sebab keutamaannya menyambut hari raya. Antara Aidilfitri dan Aidil Adha, better Aidil Adha, afdal Aidil Adha. Kemudian tuan-tuan, bukan itu yang kita maksudkan di sini. Jangan sensitif. Tuan-tuan, minta maaf. Walaupun tak beli baju raya, sebab dia pakai dalil yang original, pakai baju terbaik ustaz. Tapi kalau Aidilfitri terbaik itu yang baru. Tapi kalau Aidil Adha terbaik itu yang terbaik je. Dia carry forward baju Aidilfitri, no problem, tak ada masalah. Tapi dia masalahnya apa tuan-tuan? Pergi sembahyang raya, baju Aidilfitri hari itu pun tak pakai. Dia pakai kain pelekat, dalamnya ada seluar, dia lipat sampai lutut. Dia pakai baju t-shirt biasa sebab dia AJKKKKK kurban, faham? Dia dah 4 tahun dan banyak K kan? Jadi sembahyang raya pakai macam tu je. Habis sembahyang raya terus buka, terus pergi ready untuk sembelih kurban. Itu dah bagus dah tu. Tapi tuan-tuan, layanan kepada hari raya, faham tuan-tuan? Pakai pakaian terbaikmu. Jadi kalau tak pakai baju baru pun tak apa. Pemandangan di 1 Syawal dengan pemandangan di 10 Zulhijjah sembahyang raya sama ke tak sama ni? Kadang-kadang ada perubahan di sudut pakaian, faham saya? Meraikannya tu tak sehebat Aidilfitri. Okey tuan-tuan ini tak nak mengaku ke apa ni? Okey tuan-tuan, baik. Jadi antara 1 sampai 10 Zulhijjah, mana yang lebih dahsyat, mana yang lebih afdal bahasa kita lah, yakni 10 Zulhijjah. Kenapa 10 Zulhijjah tuan-tuan? Pertama tadi ada riwayat dalam surah Al-Fajr mengatakan wal fajr, Allah bersumpah demi satu subuh, satu pagi. Kemudian tuan-tuan, ada sebuah hadis ya. Kalau kita lihat daripada Ibnu Majah dan Al-Hakim, dan
Mereka mengatakan hadis ini sahih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, tidaklah anak Bani Adam melakukan satu amalan pada hari Nahar, yakni Aidil Adha, yang lebih Allah cintai kecuali melebihi ibadah menyembelih haiwan kurban. Okey tuan-tuan, tak ada hari tak ada ibadah yang lebih afdal pada 10 Zulhijjah kecuali sembelih kurban. Tuan-tuan, Nabi stop, tak ada ibadah yang lebih dicintai Allah kecuali menyembelih kurban. Dia tak sebut kecuali ... Mana faham tuan-tuan? Kalau 1 sampai 10 Zulhijjah ada kecualinya tak? Ada. Kecualinya apa? Pergi berperang dan mati syahid. Okey, macam ni. Aku tahu muka bingung ni. 1 sampai 10 Zulhijjah ibadahnya paling dahsyat. Tak ada siapa yang boleh challenge, tak ada ibadah yang boleh challenge 1 sampai 10 Zulhijjah. Cuma nilai ibadahnya sama level dengan mati syahid. Faham? Tapi kalau 10 Zulhijjah cukup hanya tidak ada yang melebihi ibadah menyembelih kurban pada 10 Zulhijjah yang lebih Allah cintai. Stop. Berarti ada yang boleh challenge je tak? Tak ada. Ada yang sama dengan dia tak? Tak ada juga. Kalau 1 sampai 10 Zulhijjah ada yang sama dengan dia. Apa dia tadi? Mati syahid. Tapi kalau beribadah kurban pada 10 Zulhijjah ada yang boleh menyamainya? Tak ada. Berarti yang lebih afdal dari 1 sampai 10 yang mana tuan-tuan? 10. Dan 10 tu yang saya nak sampaikan, ni climax dia. Apa nama ibadahnya? Kurban. Jadi yang belum kurban boleh sedar tak? Panjang ni aku punya mukadimah ni, untuk supaya berkurban. Ambil kesempatan ini. Ibadah yang terdahsyat dalam 1 sampai 10 Zulhijjah adalah ibadah kurbannya, yang ditekankan dalam riwayat yang kita bincangkan ini. Cuma tuan-tuan, dalam ibadah kurban ini, saya mohon maaf, orang agak-agak keliru antara ibadat kurban dengan adat kurban. Faham tuan-tuan? Sekarang ni masuk adat ke masuk ibadat? Contoh begini tuan, apa perbezaan adat dan ibadat? Kalau adat tinggal copy paste. Mana faham tuan-tuan? Mak bapak buat macam tu, atuk nenek buat macam tu, kita tinggal carry forward je. Apa cerita, kenapa, mengapa, kita tak peduli. Betul? Contoh, hari tu ada satu kes, tak tahulah di tempat zaman sekarang buat lagi ke tak buat lagi. Kalau orang Melayu dulu, kalau dia dapat baby, dapat anak, kan nanti balik hospital bawa anak dan bawa satu bungkus uri. Okey, uri tahu? Uri ni tali pusat yang menyambungkan daripada pusat anak ke badan mak dia untuk supply nutrition. Bila hantar tu dia akan bagi uri satu bungkus. Okey, orang dulu macam mana dia serve uri ni? Dia basuh lah, dia tanam lah, betul tak kan? Lepas tu bila malam letak lampu lah, betul? Okey, zaman ke zaman benda ni carry forward, betul? Kemudian ada yang membincangkan perbuatan ni dilarang, syirik, bid'ah. Ada yang kata macam tu. Terserah dia nak kata apa. Tapi tuan-tuan, ini bezanya adat. Yang kita bincang ni nak bincang adat dan ibadat. Zaman ke zaman orang buat yang kata tadi, uri tanam, malam letak lampu. Tuan-tuan, sejarahnya, kalau sebahagian tuan-tuan merujuk sejarah orang Melayu, ini ada riwayat-riwayat dalam kitab-kitab klasik orang Melayu. Begini tuan-tuan, kenapa orang dulu tanam? Bukan atas urusan syirik letak lampu nanti supaya kembar, dia orang kata uri tu kembar baby tu, supaya kembar tu tak sunyi ada lampu. Bukan itu sebenarnya. Sebenarnya tuan-tuan, orang dulu-dulu rumah dia, rumah ke rumah, macam rumah kita ke teres bergabung-gabung. Orang dulu-dulu kan rumah sebiji, jalan 10-20 meter baru rumah lagi. Kelilingnya apa? Hutan, binatang buas banyak. Jadi binatang buas ni, anjing ke, harimau ke, dia hidu darah tu tinggi. Faham tak kan? Dia boleh hidu darah dengan bagus. Jadi dia tanam dalam-dalam supaya tak
congkil, tak digali. Malam letak lampu supaya diorang tu walaupun dia bau, di situ ada darah, tapi sebab ada cahaya dia berani datang tak? Tak berani datang. Ini cerita di sebalik adat tu. Tapi zaman ke zaman cerita tu jadi cerita dongeng tak? Lepas tu sebahagian yang tak tahu kata ini syirik, ni bid'ah, itu ini. Nanti dulu. Ini saya cerita adat. Berarti definisi adat apa? Copy paste. Faham? Berbeza dengan ibadat. Ibadat apa syaratnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu mata ma'asantum bihima kitabullah wa sunnati. Telah aku tinggalkan dua perkara, kalian tak akan sesat selagi pegang dua perkara itu, Quran dan sunnah. Jadi kalau nak sebut ibadat, mesti ada Quran dan sunnah, mesti ada qala Allah qala Rasul, mesti ada perintah Allah perintah Rasul. Kalau cerita ibadat. Kemudian beberapa ulama termasuk Imam Syafi'i membangunkan satu SOP. Asal hukum ibadah adalah haram. Asalnya ibadah semua haram, kecuali ada perintah Allah dan Rasul, baru dijadi wajib ataupun jadi harus. Baik tuan-tuan, ada beza tak sekarang adat kurban, ibadat kurban? Tak sampai lagi ni. Adat kurban tuan-tuan, tahun lepas orang berkurban, tahun ni orang kurban, semua orang kurban, kawan-kawan kurban, aku pun ikut kurban. Macam mana orang hari ni buat kurban? Masjid ada buat satu bahagian sekian-sekian, satu ekor sekian-sekian, bagi duit, habis. Betul? Macam tu yang diwariskan. Itu adat. Zaman sekarang lagi best. Tak payah cari masjid, pergi internet, transfer duit, nanti dapat sijil. Itu pun e-sijil. Faham? Tuan-tuan, kalau ibadat kurban, Allah Azza wa Jalla mengatakan ma laisa laka bihi ilm, jangan amalkan ibadah tanpa ilmu. Jadi boleh tak untuk buat ibadah kurban kalau tak ada ilmu kurban dalam syariat Islam? Tak boleh. Bahkan Nabi SAW mengatakan fahuwa raddun, ibadah yang tanpa ilmu akan ditolak, reject. Tuan-tuan, peserta kurban ada 4 tanggungjawab. Yang original dia ada 4 tanggungjawab. Pertama, dia sendiri kena pilih haiwan kurban. Jadi kalau dia nak pergi pilih haiwan kurban, dia kena beli haiwan kurban, dia kena ada ilmu tak? Cacat-cacat yang haram dia buat kurban, cacat-cacat yang boleh, cacat-cacat yang makruh, dia kena kuasai tak benda ni? Kena kuasai. Nak wakil, umur yang afdal, umur yang tak boleh, nak wakil tak wakil, itu soal nombor 2. Ini nak beribadah dulu. Jadi walaupun kita serahkan dekat masjid, peserta kurban ni mesti minimum tahu ciri-ciri haiwan kurban. Bukankah kita dianjurkan melihat haiwan tu disembelih? Kalau tak mampu sembelih lah, dianjurkan tak? Kenapa dianjurkan? Nak tengok cukup syarat tak, cacatnya haram dibuat kurban ke tidak. Mula faham tuan-tuan? Apa hukum, apa tanggungjawab pertama peserta kurban? Aku dah semangat dah ni bang. Apa tadi? Pilih haiwannya sendiri. Berarti dia kena tahu ilmu tentang kebinatangan untuk dikorbankan. Yang kedua tuan-tuan, dia sembelih sendiri. Dia sembelih sendiri. Saya ulang ni, dia sembelih sendiri. Dia nak wakil, itu soal nombor 2. Tapi ilmu menyembelih kena kuasai. Kiblatnya ke mana, kepalanya ke mana, rusuk kanan, rusuk kirinya di mana, mana yang di tanah, betul tak kan? Apa yang nak dipotong, telinga ke, hidung ke, kena belajar. Sebab kalau cerita ibadat kurban, syaratnya ilmu. Soal wakil itu soal nombor 2. Ni soal ibadah kurban. Tuan-tuan, dalam syariat peserta kurban dipanggil apa? Sahibul kurban. Ini ibadah yang termulia yang ada di sepanjang tahun kan? Okey tuan-tuan, cari ilmunya. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, lepas dia sembelih, dia yang melapah. Tahu melapah? Siang perut tuan-tuan. Contoh ibadah kurban ni kita punya peribadi, bukan kerja masjid, bukan tanggungjawab masjid. Adapun dibenarkan zaman ke zaman berkumpul, lama-lama tanggungjawab tu dah berpindah. Betul? Ni saya nak nasihat kongsi saja. Peserta kurban, maaf, kadang-kadang dia bagi kat masjid, dia banyak songeh, masjid tak boleh deliver apa yang dia songehkan, lalu masjid dia tembak. Biasa nampak ni. Padahal masjid kan cuma
Dia dah lupa dah asalnya tu masjid cuma membantu. Tuan-tuan, ini bukan marah, ni cuma semangat je, faham? Okey tuan-tuan, apa hikmah sembelih dan lapah ni? Sebahagian ulama mengatakan, alah ustaz, orang dah boleh sembelih je lah. Tuan-tuan, dalam syariat Islam, setiap lelaki Islam yang baligh, yang waras, dia mesti mempersiapkan dirinya untuk pergi turun berperang 24 jam. Setuju kan? Pernah dengar tak ni? Status keislamannya bermasalah kalau dia tak ready 24 hours dipanggil untuk turun berperang. Siapa yang akan panggil ni? Jangan fikir pula nak jadi pengganas ni, bukan? Tuan-tuan tahu kan Imam Mahdi? Tahu kan Dajjal? Tahu kan Nabi Isa? Kita ni tentera siapa? Tentera-tentera mereka, umat Islam. Dan kita ini dipersiapkan wajib untuk ready 24 hours ketika dipanggil untuk berperang nanti. Ketika sampai masanya, kita mampu pergi berperang. Tuan-tuan, cerita pergi berperang ini askar. Askar ni tuan-tuan, kalau soal punctual, soal waktu, askar ni punctual tak waktu dia? Betul? Kalau kata tiup whistle, within 2 minit kena berkumpul, tak pakai baju ke pakai baju, berkumpul tak? Waktu, time management. Kita umat Islam yang dipersiapkan diri untuk pergi berperang 24 jam, kita dididik waktu tak? Bila? Solat 5 waktu. Imam tak tunggu bang, cepat sikit dapat saf pertama, lain pahala dia. Betul tak kan? Dapat takbir sebelum imam, lain pahala dia. Itu kita dididik tentang punctuality, waktu. Yang kedua tuan-tuan, cerita tentang pergi berperang, main dengan darah tak? Di mana kita dilatih untuk main dengan darah ni tuan-tuan? Sembelih kurban, luka sana, ini latihan tuan-tuan. Sebahagian ulama mengatakan hikmahnya ibadah kurban untuk lelaki itu jadi lelaki. Tak sedap dengar ni. Kenapa tak sembelih? Mual ustaz, mual. Tak boleh tengok darah. Tuan-tuan, minta maaf, ni saja nak tanya, tak ada niat nak menyindir, tak ada. Tuan-tuan, kalau pergi pernikahan, 10 pernikahan, acara orang menikah, dari 10 ni berapa pernikahan yang bapa pengantin yang nikahkan anak perempuan dia? 7-3? Ada tak? Berapa persen tuan-tuan daripada 10 pernikahan, bapak dia yang kahwinkan anaknya atau tok kadi dia? Banyak mana? Bapak ke tok kadi nikahkan anak perempuan dia? Tok kadi. Alasan apa? Macam-macam alasan. Tapi kesimpulannya takut. Nampak? Jadi imam solat, engkau ni. Pernah jadi tuan-tuan, saya solat dekat masjid mana tak, mengajar lah. Ustaz biasa lambat, duduk kat sof 6, sof ke-7. Imam tak macam mana sakit perut, makan kentang ke apa kan, entut. Imam mufaraqah. Yang belakang ni jubah dah besar ni, dah tebal. Dia duduk. Tuan-tuan nampak ni, yang ada apa ni, sejadah ni. Dalam riwayat hadis ini kemuliaan lelaki. Ini tempat berprestige. Kalau tak tahan, jangan duduk sini. Faham? Nanti kalau imam injured, yang belakang ni semua qualified untuk ganti imam. Adalah hamba Allah ni duduk belakang, imam ke depan, imam mufaraqah. Saya dah soft belakang ni. Solat tu beku bang, 5 minit. Tahu beku tak? Rukuk imam tak ada. Rukuk tidak, hang. Lepas tu adalah kejadian yang agak aneh. Engkau yang belakang ni, wallahi. Habis tu yang dia sondor tu terus pergi ke sami'na wa ta'na ke? Sami'na wa ta'na ke? Sami'na wa ta'na, dia terus pergi? Tak, dia balik engkau nampak. Jadi tuan-tuan lelaki, please, minimum Fatihah 3 kul tu hafal lah. Betul tak kan? Jadi tahu kan apa kelebihannya? Menyembelih korban, melapah daging. Yang keempat, apa tanggungjawab peserta korban? Mengagihkan. Dia sendiri yang agih. Jelas tuan-tuan? Okey. Baik tuan-tuan. Cuma
kenapa saya bincangkan macam ni? Muslimat, puan-puan, ibu-ibu, kalau yang ibadah kurban, macam mana ustaz, saya dah kurban tapi ilmu tu belum tahu. Ada kesempatan sekarang belajar apa jenis-jenis haiwan yang boleh dibuat kurban, apa yang tak boleh, nak sembelih rusuk mana yang kan kalau nak baringkan haiwan kurban tu kan, rusuk mana yang di tanah, rusuk kiri ke rusuk kanan, menghadap mana, menghadap kiblat, menghadap kiri, menghadap kanan, apa yang nak dipotong, urat apa yang nak potong, buat tak buat itu soal nombor 2, betul? Tapi minimum ilmunya kena ada. Kenapa perlu ada ilmu? Kerana ilmu itulah membezakan ibadat kurban atau adat kurban. Tuan-tuan, rugi. Innal insana lafi khusr. Manusia sering kali dalam keadaan rugi. Dah korban setiap tahun tapi ilmunya tak pernah nak pedulikan. Yang ini kita khawatirkan. Tuan-tuan, ini sebenarnya antara hasutan syaitan, kejayaan syaitan menjerumuskan anak keturunan Adam melakukan dosa. Tuan-tuan, setan bukan berjaya buat orang buat dosa tu kalau buat maksiat. Itu salah satunya. Tapi membuat orang beribadah tak ada ilmu, sia-sia, rugi. Dia rasa dia punya ilmu tapi dia tak ada ilmu. Dia rasa dia dah ibadah tapi tak diterima ibadahnya. Kejayaan tak bagi iblis? Kejayaan. Okey tuan-tuan, jadi ini bukan teguran, ini cuma reminder. Okey, ingat balik, ulang kaji balik. Jadi bagi-bagi yang melakukan ibadah kurban, cuba semak balik ilmu di sebalik ibadah kurban. Baik tuan-tuan, habis saya punya message yang nak disampaikan. Baru kita masuk sikit bab-bab yang berselisih di kalangan 4 mazhab tentang ibadah kurban. Nak cari dia punya kona ni, selikuh nak masuk sini jauh benar. Tu yang lambat ni. Kita ambil satu tuan-tuan. Bab mengagihkan haiwan kurban, daging kurban. Surah Al-Hajj ayat 27, di sana ada perintah faqulu, maka makanlah. Kemudian hadiahkanlah, kemudian berilah orang miskin. Jadi daging kurban ni dibahagikan kepada berapa departmen tuan-tuan? 3. Dalam hadis ini cuma sebut 3 departmen, tapi tak ada percentage 1/3, 1/3, 1/3, tak ada. Okey? Dia cuma 3 departmen, 3 bahagian. Sama juga dengan Ibn Abbas pernah mengatakan, dulu kami bermusafir bersama Nabi SAW, maka datang hari raya Aidil Adha, tengah travel, tak banyak bawa cash, akhirnya kami bersyarikat seramai 10 orang untuk menyembelih unta. Kongsi 10 orang sembelih unta. Kemudian untuk lembu kami kongsi 7 orang. Di sini ada sebut 1 bahagian ke 7 bahagian ke? Di sini sebut 7 orang ke 7 bahagian? 7 orang. 7 orang ni tuan-tuan bererti 7 orang. Adapun persentajnya equal tak equal bukan jadi soalan. Faham tuan-tuan? Okey. Balik-balik tentang distribution. Tadi berapa departmen? 3. Kita dengar 4 mazhab Kalau Hanafi dengan Hambali, mereka mengatakan haiwan kurban tersebut kena bagi secara rata kepada 3 departmen ni. Berarti setiap departmen 1/3, 1/3, 1/3. Contoh tuan-tuan, daging kurbannya 300 kilo, supaya senang kira. Berarti setiap departmen berapa kilo? 100. Katakanlah orang miskin ada 100 orang. Berarti satu orang miskin dapat berapa kilo? 1 kilo. Betul? Orang kaya tuan-tuan ada 5 orang. Jadi departmen orang kaya tadi berapa bahagian? 1/3. 1/3 tadi berapa kilo? 100 kilo. 100 kilo bahagi 5 orang berapa kilo? Berapa? Ni saja tanya. Berapa? 20 kilo. Ini menurut mazhab Hanafi Imam Abu Hanifah dan Hambali Ahmad bin Hanbal. Peserta korban yang sembelih sampai 300 kilo tu 2 orang je. Allocation untuk peserta korban tadi berapa persen? Wanted kan? 100 kilo. Berarti 100 kilo tu bahagi 2. Seorang berapa kilo?
50 kilo. Menurut Hanafi dan Hambali, perbezaan Hanafi dan Hambali apa? Kalau Hanafi itu cuma sunat yang dianjurkan, cuma sunat dianjurkan, tak buat tak dosa, tapi sangat-sangat dianjurkan. Tapi kalau Hambali bukan sunat lagi, wajib. Okey tuan-tuan, tuan-tuan, itu bukan Syafi'i tau. Jangan pandang aku macam tu. Itu bukan Syafi'i. Maliki pula dia kata terserah peserta korban, nak bagi orang miskin ke, tak nak bagi hadiah ke, tak nak bagi, nak makan ke, tak nak makan, terserah. Nak jual ke, nak apa ke, terserah, bebas. Mazhab Maliki ini bagi peserta korban. Tinggal mazhab mana yang boleh bincang bang? Syafi'i. Mazhab Syafi'i diutamakan, dianjurkan, diberi kepada orang miskin. Kalau ada lebih, baru peserta korban boleh makan. Itu pun sekadar sesuap. Macam kan? Banyak tak sesuap? 200 gram je paling banyak. Kenapa kita bincangkan ni tuan-tuan? Satu hamba Allah duk pergi mengaji dengan ustaz dia cenderung Hanafi. Boleh perasan tak apa yang diminta dengan orang masjid? Dia korban satu kambing, saya nak hak saya 1/3. Boleh perasan tak? Dia korban seekor lembu, dia nak hak dia 1/3. Orang masjid pula dia dah ada standard kan. Mungkin peserta korban dapat sekian, dia tak boleh nak turunkan. Di sini berlaku pertelagahan, perselisihan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, yang pertama, dalam ibadah korban, 4 mazhab mereka berselisih tentang pembahagian daging korban. Hanafi, Maliki 1/3, 1/3, 1/3 wajib menurut Hambali, sunat menurut Hanafi. Adapun mazhab Maliki terserah, bebas untuk peserta korban. Tetapi kalau mazhab Syafi'i diutamakan mana? Orang miskin. Yang kita agak, alhamdulillah, kita memang mengutamakan asnaf orang miskin tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, semoga Allah sentiasa memberi manfaat dan barakah. Itu satu tentang ibadah kurban. Yang kedua, ini distribution. Yang kedua, antaranya saya nak bincangkan syarat sah menyembelih haiwan kurban. Tuan-tuan, kita berbincang doa syarat sah menyembelih haiwan, tak semestinya korban, haiwan apa pun boleh. Yang dianjurkan ketika kita nak menyembelih, doanya, bacaannya apa? Bismillah, Allahu Akbar. Ada dua ucapan. Adapun Allahu Akbar, sepakat 4 mazhab mengatakan sekadar sunat. Okey, ini saya cerita ni sebab apa tuan-tuan? 12 tahun dulu ada satu kisah, tukang sembelih ni melatah. Faham melatah? Kambing dah ready, dia pun dah ready. Tiba-tiba Swiss dia tercocok bang. Orang ter-Swiss on. Daripada Bismillah Allahu Akbar, jadi apa? Bukan opocut. Lagi dia yang celah-celah tu dia sebut. Faham tak? Katakanlah opocut lah, nak contohkan tak sedap ni. Opocut. Boleh faham tuan-tuan? Ini jadi ni. Kecoh tak? Ada pula orang masjid kata tak boleh makan haiwan yang disembelih bukan atas nama Allah. Seram sejuk pakcik tu. Betul tak kan? Padahal dia cuma wakil je ni. Jadi perdebatan. Okey. Balik-balik dalam 4 mazhab, kalau Allahu Akbar tak baca tak apa. Sebab hukumnya apa tadi? Sunat.
Bismillahirrahmanirrahim. Sikit lagi tuan-tuan, sementara tunggu iqamah. Jadi daripada beberapa riwayat, ketika menyembelih haiwan, tak semestinya haiwan kurban, mana-mana haiwan, antara ada pun doa yang dianjurkan, Bismillah Allahu Akbar. Adapun untuk peserta kurban, dia ada dalam beberapa riwayat, Bismillah Allahu Akbar, hadza minka walaka anni. Hadza, ini haiwan kurban, minka, kurniaan daripadamu, walaka, dan diniatkan untuk ibadah kepadamu, anni, daripada aku. Kemudian Bismillah Allahu Akbar. Ini untuk peserta kurban tuan-tuan. Hafal dah? Okey, saya baca tuan-tuan ikut. Boleh? Nak angguk pun tak boleh. Bismillah Allahu Akbar. Hadza minka walaka anni, daripadaku. Okey. Jadi pakcik ni tadi Bismillah Allahu Akbar pun dia tak baca. Apa lagi hadza minka walaka an. Kalau diwakil nanti ada riwayat an fulan bin fulan ataupun an fulan wa fulan wa fulan wa fulan. Okey. Jadi dia tadi tak baca ni sebab dia melatah. Jadi kontroversi. Okey. Yang semua tadi tu semuanya sunat, dianjurkan. Bahkan Allahu Akbar pun dianjurkan. Cuma yang jadi perselisihan Bismillahnya. Dalam 4 mazhab, 3 mazhab kata wajib baca Bismillah untuk sembelih. Kalau tak boleh makan. Sebab dia kena hukum menyembelih haiwan bukan atas nama Allah kalau dia tak baca Bismillah. Siapa yang kata wajib baca Bismillah? Pertama Hanafi, kedua Maliki, ketiga Hambali. Jadi 3 mazhab ni kalau sembelih tak baca apa-apa tak boleh makan, kena hadiahkan kepada non-Muslim. Yang kata boleh tak baca Bismillah mazhab mana tadi? Syafi'i. Apa hal pula Syafi'i Ustaz? Sebab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i membawakan hujah begini. Dia kata, sebahagian mazhab Syafi'i mengatakan begini,
kita masih boleh makan ke haiwan yang disembelihkan ahli kitab? Masih boleh. Ahli kitab ni mantan yang mengamalkan kitab daripada Allah. Itu ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Padahal di Islam tak, dia bekas, bukan bekas pengikut Islam, bekas orang-orang yang mengamalkan kitab daripada Samawi. Sembelihan Yahudi, Nasrani, ahli kitab pun masih boleh kita makan. Ini kan orang tu cuma melatah aja, dia masih Islam tak? Jadi ini hujah mazhab Syafi'i. Sekiranya dia, itulah kenapa Imam Syafi'i mengatakan masih boleh makan. Bukannya orang tu sengaja, betul tak kan? Dia tadi apa jadinya? Tak sengaja. Jadi tuan-tuan, ini ada beberapa perselisihan di 4 mazhab. Tapi janganlah suka-suka, tak payah baca apa-apa, sembelih je. Betul tak kan? Semuanya sunat kot. Bukan ya. Benda tu diguna pakai ketika keadaan tadi itulah kritikal. Dia tak sengaja, kecoh, nak tutup semua orang dengar, dia bukan bismillah Allahu akbar kan, dia pocut benda macam ni. Jadi tuan-tuan, menurut mazhab Syafi'i, di dalam 4 mazhab, tak tahu mazhab Syafi'i di tempat kita macam mana fatwa-fatwa ulama, tapi menurut 4 mazhab sebahagiannya masih boleh dimakan, masih boleh. Jadi kenapa kita bincang ni tuan-tuan? Pastinya nanti dalam real case menjalankan ibadah kurban macam-macam perselisihan, betul? Ini tak puas hatilah, ini cakap itulah, dia faham itulah, dia faham inilah. Kalau ada benda tu tuan-tuan, relax dulu, betul tak kan? Mungkin benda tu bukan daripada apa yang kita faham, ada kefahaman lain. Mungkin kita boleh pastikan dulu. Ya tuan-tuan, mohon maaf dengan bahasa saya yang terkasar, yang tak sedap didengar. Kesimpulannya kita bincang hari ini beberapa bab. Pertama, tentang kelebihan 1 sampai 10 Zulhijjah. Kemudian kita bincang tentang kelebihan mana yang lebih afdal daripada 1 sampai 10. Yang lebih afdal adalah 10 Zulhijjah. Kemudian tadi juga kita bincang tentang pembahagian daging korban. Hanafi, Hambali wajib bagi secara rata 1/3, 1/3, 1/3. Walaupun 1/3 untuk orang kaya, orang kayanya 2 ketul, dia bagi share berdua lah. Kemudian untuk orang miskinnya 100 orang, kau share lah 100 orang. Tapi jangan ambil hak orang kaya, jangan ambil hak peserta korban. Menurut Hanafi dan Hambali. Adapun mazhab Syafi'i, yang diutamakan harus diagihkan kepada orang miskin. Ada balance baru peserta korban boleh makan. Itu pun hanya level sesuap sebagian riwayat. Tadi kita bincang tentang doa menyembelih yang dianjurkan bismillah dan Allahu akbar. Adapun Allahu akbar hukumnya sunat, bismillah wajib menurut 3 mazhab, Hanafi, Maliki, Hambali. Adapun Syafi'i tetap masih sunat. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta